Untuk analisis kali ini, saya sebenarnya agak kelu untuk memulakan dari mana atau harus bagaimana. Yang pasti, peristiwa hitam di Sungai Besar bulan lalu, iaitu soal ditikam, dikelar perut dan dibakar telah membuka pelbagai persoalan. Maka saya semak dahulu angka keganasan atau rekod bunuh-membunuh di antara pasangan. Kita mulakan dahulu kes keganasan domestik 2021 saja. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ketika itu mengesahkan 42% peningkatan kes hingga membunuh, dan ini adalah amat luar biasa. Bagi yang masih bermahligai cinta namun belum sempat mendirikan masjid pula, 2022 hingga 2023 hampir saban bulan pembunuhan antara kekasih atau bekas kekasih direkodkan. Februari 2022 di Melaka, pemuda 20-an dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. September 2022 pula, Johor Bahru, wanita usianya baru mencecah 19 tahun dikenakan Seksyen 302 juga. Dan Januari 2023, pasangan kekasih usia baru 16 dan 25 tahun juga didakwa atas kesalahan yang sama. Dan ternyata Seksyen 302 ini adalah tentang kesalahan membunuh dengan niat. Pokoknya, latar belakang kisah mereka ini adalah membunuh orang yang dicintai atau pernah dicintai dan rata-rata usia di bawah lingkungan 30-an. Persoalannya, adakah kerana terlalu cinta atau terlalu berdendam bikin manusia hilang pedoman? Atau hakikatnya, tekanan hidup membungkam waras akal kemanusiaan? Juga, adakah ini sesuatu yang wajar sekadar didengar kisahnya lalu senyap, hilang dari menjadi khabar berita, apatah lagi menuntut mencari punca dan hala tuju penyelesaiannya? Anda bertemankan saya Dina Shah Salim, berikan tumpuan anda, analisis kini bermula. Korban cinta, depresi ataupun dendam, dua panel saya sudah pun tarik ke lapangan pada ketika ini, iaitu yang saya perkenalkan Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, pakar psikiatri, dan di sebelahnya seorang pakar kriminologi iaitu Puan Nadia Syariani Muhammad Sharif. Atas perkongsian mereka akan mereka kongsikan selepas ini dalam perbincangan kita. Namun sebelum itu, ayo kita recap sedikit berkaitan tentang kes-kes yang terkait dengan tajuk perbincangan hari ini. Baru-baru ini, negara dikejutkan dengan kes bunuh di Sungai Besar, Selangor melibatkan seorang wanita hamil 4 bulan yang dibakar oleh kekasih sendiri. Suspek berusia 20 tahun dipercayai bertindak demikian untuk merahsiakan kehamilan selepas melakukan hubungan sulit dengan mangsa. Kes bunuh kekasih turut berlaku pada Ogos 2022 melibatkan seorang mekanik yang berdepan hukuman gantung di Mahkamah Magistrate Klang atas dakwaan menyebabkan kematian kekasihnya dengan cara menekuk muka menggunakan bantal. Mangsa seorang kerani swasta ditekuk muka oleh tertuduh selepas dipercayai tidak berpuas hati susulan mangsa ingin memutuskan hubungan dengan suspek. Beberapa bulan sebelumnya pula, pada 6 April 2022, seorang wanita maut dipercayai dipukul teman lelakinya selepas bertengkar dalam satu kejadian di Pulau Pinang. Mangsa merupakan seorang pempengaruh YouTube dan kes dipercayai bermotifkan cemburu. Jun 2019, cemburu mendorong lelaki membunuh teman wanitanya sebelum menyumbat mayat mangsa ke dalam kotak dan membuangnya di tepi jalan di Taman Setia Indah, Johor Bahru. Difahamkan mangsa dipukul menggunakan tangan dan paip getah dalam pergaduhan sebelum rebah ketika ke bilik air. Kes bunuh melibatkan pasangan kekasih muda dilihat semakin menjadi-jadi sekaligus menimbulkan persoalan apakah faktor yang menyebabkan nyawa hilang menjadi mangsa korban cinta. Baik, bukankah sepatutnya cinta itu pastinya mendamaikan dan membahagiakan? Tetapi inilah perakhiran bagi mereka yang barangkali diuji dengan pelbagai rintangan. Malahan hari ini juga baru saja kes dilaporkan pasangan warga India yang menetap di Malaysia. Baru saja berlaku kes pembunuhan seorang teman lelaki membunuh teman wanitanya dengan 18 kali tikaman. Maksudnya, data saya berkaitan tahun 2022 sehingga 2023 itu boleh dikatakan benarlah kerana hampir saban bulan kes melibatkan pasangan kekasih
terkait dengan isu jenayah itu sudah pun berlaku. Dan saya nak mulakan dahulu tentang perihal ini melihat kepada data, angka dan juga cerita yang dibawa tadi. Pertama sekali kepada Puan Nadia. Adakah ini suatu perkara yang biasa di lapangan berkaitan isu jenayah ataupun sebenarnya ia tidak sepatutnya biasa berlaku? Okey, jika kita lihat kes bunuh ni dia adalah salah satu jenayah ganas yang kita kategorikan dalam ni lah statistik jenayah oleh PDRM. Namun bila kita kata jenayah bunuh ni, dia melihat kepada perhubungan antara pembunuh dan juga mangsa. Dia boleh terlibat dalam konteks keluarga, dia boleh terlibat dalam konteks antara stranger, orang yang tidak dikenali. Tetapi yang melibatkan saban hari lately ni kita boleh tengok kes ni boleh saya katakan meningkat sebenarnya. Dan dia menjadi seolah-olah seperti satu trend. Di mana sebelum ni kalau kita lihat kes membunuh ni dia masih lagi melibatkan orang yang dikenali tetapi bukan pasangan. Dia mungkin boleh jadi ahli keluarga, kanak-kanak, orang tua, rakan. Tetapi kalau kita lihat pada trend yang ni, memang saya boleh saya akui lah. Dia boleh satu trend yang membimbangkan, terutamanya apabila ia melibatkan orang muda, belia. Bukannya orang, kalau sebelum ni kajian yang pernah saya lakukan bersama dengan rakan dalam kalangan pembunuh, biasanya dia melibatkan individu yang berumur antara 25 tahun hingga ke 35 tahun. Dan teknik, motif membunuh itu pelbagai. Jadi dia bukan hanya tertumpu kepada pasangan sahaja. Baik, trend ini membimbangkan dan kita nak saksikan apakah punca. Maka dua persoalan besar yang kita akan ajukan, soal sama ada isu depresi ataupun soal dendam. Tapi saya nak merungkai dahulu tentang satu kajian yang sebelum ini pernah dilakukan oleh Sanchez 2022 dalam satu kajian bertajuk The Role of Mental Health in Intimate Partner Violence. Dapatan menunjukkan bahawasanya masalah kesihatan mental seperti depresi dan juga gangguan stres pasca trauma boleh menyebabkan peningkatan risiko pembunuhan antara pasangan ini berlaku. Maka saya nak beralih pula dengan konsep asas bercinta itu, iaitu tentang cinta melahirkan rasa kasih sayang, tetapi beralih kepada pola pembunuhan. Persoalan ini saya nak ajukan kepada pakar psikiatri. Bukankah pasang-pasang itu sebenarnya wujud dengan rasa cinta? Dan jika berasa cinta, bagaimana boleh wujud pola perubahan daripada rasa cinta kepada satu isu kesihatan mental barangkali yang akhir menyebabkan satu keadaan jenayah pembunuhan boleh berlaku? Memang nampak kompleks lah bila orang nampak cinta tu, tapi istilah satu yang kita gunakan, cinta itu buta. Love is blind. Jadi love is blind is a problem lah sebenarnya, masalah yang kita hadapi. Sebab pada kebanyakan masanya intimate partner violence ni memang mangsanya adalah ataupun interpersonal violence yang antara dua individu yang rapat. Dan rapat tu biasanya intimate partner. Memang dah dikenal pasti daripada sudut kesihatan awam masalah ni. Menunjukkan mereka ni memang ada loving relationship, tak semestinya berkahwin. Dan saya rasa masalah cinta tu, perasaan tu memang ada. Sebab kalau ikutkan pada amnya mungkin bermula dengan perasaan cinta menyebabkan hubungan mereka rapat. Betul. Tetapi lama kelamaan mula timbul isu-isu dalam hubungan itu sendiri. Kalau dilihat kebanyakan kes ni, kita tak dapat elak cakap pasal cemburu. Contohnya cemburu berkait rapat dengan intimate partner violence. Satu lagi macam banyak juga riset menunjukkan bahawa macam alkohol dia menyebabkan cemburu yang keterlaluan. In fact, ada istilah yang dipanggil morbid jealousy. Morbid jealousy ni dah tak normal dah. Morbid jealousy ni dah melampaui daripada cemburu biasa. Sebab kita juga pepatah kata cemburu tanda sayang, tapi cemburu yang berlebihan bukan tanda sayang. Mungkin tanda rasa tak percaya. Kepercayaan tu dah has been breached ataupun macam telah dicabar kepercayaan tu. Jadi itu menjadikan seorang tu mungkin cemburunya berlebihan sehingga dia
timbul syak wasangka pada pasangan dia berkomunikasi rakan sekerja pun dikatakan mungkin hubungan intim ataupun dia era sekarang social media lagilah senang. Boleh tengok dalam friend kita dalam tu, macam Facebook kan ada friend kan. Jadi itu kita boleh lihat apa interaksi dia dengan orang lain. Jadi bagi mereka yang ada cenderung kepada cemburu yang berlebihan disebabkan faktor-faktor lain, contohnya macam saya kata tadi, dia mungkin terlibat dengan minuman keras, arak, ataupun dia mengambil dadah terlarang. Jadi cemburu tu berlebihan dan lama-kelamaan tindakan itu akan disusuli dengan tindakan yang ganas lah, yang sehingga membunuh atau mencederakan dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah dia disebut pasal cinta, love tu satu benda yang berasingan dalam keadaan biasanya, tapi lama-kelamaan timbul perkara-perkara yang mencabar hubungan itu sendiri. Mencabar hubungan. Saya tertarik dengan perkataan cemburu itu. Dalam keadaan cemburu itu muncul dan timbul, mana akan sampai dahulu? Soal isu depresi antar pasangan ataupun soal balas dendam dulu akan sampai? Disebut pasal depression atau kemurungan ni. Kemurungan tu biasanya mencecah pada isu kesihatan mental ataupun kadang-kadang penyakit mental pun boleh dikategorikan. Kemurungan tu satu elemen dalam penyakit mental. Jadi biasanya kemurungan ni dia chicken and egg lah. Dia boleh jadi akibat daripada kesangsian dalam hubungan tu sendiri. Dia tengok dia tak dihubungi kerap, contohnya saya ada jumpa individu yang macam itulah. Dia lihat hubungan pasangan intim dia dengan orang lain yang nampak macam rapat, rakan sekerja dan sebagainya. Jadi banyak faktor-faktor ni dia akan terjebak ataupun terperangkap dengan kemurungan ni lah, dengan depression ni. Atas faktor daripada kecemburuan tadi. Daripada kecemburuan sikap. Itu yang akan hadir dahulu. Itu hadir dulu. Kebiasaan dia. Baik, dalam konteks ini saya tertarik, saya nak tanya pula kepada pakar kriminal. Salah satu elemen penting di dalam undang-undang jenayah adalah tentang mensrea ataupun niat untuk membuktikan memang sudah ada berlakunya jenayah. Maka soalan saya, seseorang yang dalam keadaan depresi, bolehkah dianggap tidak mempunyai kekuatan mensrea? Okey, dalam pembuktian jenayahnya, betul, sebab terutamanya dalam Seksyen 302 dan Seksyen 299 untuk membuktikan sama ada pembunuhan itu berlaku dengan niat ataupun tidak. Jadi kita biasanya sebab niat ni adalah satu benda yang kita tak nampak kan. Jadi biasanya kita akan bergantung pada bahan bukti jenayah yang fizikal dan juga salah antaranya juga adalah tingkah laku, tindakan ataupun perbuatan pembunuh itu ketika waktu kejadian. Walaupun depression tu kita lihat sebagai satu masalah mental ya, tetapi ada lagi satu section dalam undang-undang yang mengatakan penyakit itu perlu berada di tahap di mana ia mengganggu pemikiran rasional ataupun menyebabkan seseorang itu bertindak di luar kawalan. Jadi maksudnya dia mesti sampai ke satu tahap di mana penyakit itu sendiri mengganggu kita punya pemikiran. Jadi sebab tu biasanya kalau orang yang memang dalam kes yang benar-benar di mana mereka macam ni tingkah laku mereka tu dikawal oleh sebabkan penyakit mental mereka, biasanya antara yang kita boleh nampak tingkah laku di crime scene tu sendiri adalah biasanya dia punya tempat kejadian jenayah itu adalah sedikit berselerak. Kita boleh nampak ada lack of control. Maksudnya tiada elemen di mana ada usaha untuk membuang ataupun memusnahkan bahan bukti. Maksudnya tapi sekiranya ada sedikit bukti yang menunjukkan tingkah laku bahawa ada kontrol, elemen kontrol, maksudnya dia punya kesihatan mental tu tidak sampai ke tahap mengganggu dia punya kewarasan berfikir. Dalam trend melibatkan pasangan muda yang berlaku pembunuhan ini, kebiasaannya mereka dalam keadaan luar kawalan ataupun dalam kawalan? Dan secara realitinya, macam mana? Dalam keadaan kes
pasangan yang membunuh antara satu sama lain, dalam keadaan realiti biasanya mereka ini ketika melakukan pembunuhan tu, berdasarkan reality case, adakah mereka ini melakukan dalam konteks luar kawalan ataupun dalam kawalan dalam kebiasaan kes? Okey, biasanya dia berlaku di luar kawalan. Okey, kebanyakan daripada Jabatan Kajian yang kami lakukan, kebanyakan kes bunuh di Malaysia ni adalah kerana daripada respon terhadap emosi. Maksudnya anda berada dalam keadaan terlalu marah, tak boleh berfikir, gagal mengawal kemarahan, jadi dia mengambil cara yang paling mudah lah. Jadi dia juga didorong dengan katakanlah kehadiran objek ataupun senjata. Jadi kebanyakannya kalau trend di Malaysia ni biasanya ada kebanyakan pembunuhan melibatkan senjata tajam. Betul. Macam pisau, sebab ini adalah objek-objek yang biasa kita boleh dapat di rumah. Okey, jadi kehadiran senjata, okey, pengaruh bahan, okey, itu juga menjadi faktor pencetus dan pushing factors lah. Okey, tetapi bila kita katakan kawalan di sini, okey, kawalan ini bermaksud dia hanya tak mampu nak mengawal tingkah laku dia, tapi dia masih berada dalam keadaan sedar apa yang berlaku. Okey, melainkan macam kata orang yang mempunyai masalah memang didiagnose dengan penyakit mental, okey, macam skizofrenia, okey, yang di mana mereka ada halusinasi dan juga delusion. Okey, mereka berada di tahap di mana penyakit ini mengganggu fungsi kognitif mereka dan mereka memang apa yang mereka lakukan tu berada di luar sedar. Jadi dia adalah orang kata lack of control yang berbeza. Okey, baik, saya tertarik dengan perkara ini kerana selepas ini saya nak menilai pula tentang bagaimana kita mahu menilai pasangan kita berada di fasa yang mana dan apakah langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan pencegahan awal. Semuanya selepas ini dalam analisis. Ataupun ada kepercayaan yang mengarut macam delusion maksudnya. Jadi ini dia mendapat mensria dia tadi dah kurang. Maksudnya kenapa dia bertindak itu adalah kerana dipengaruhi oleh penyakit itu. Jadi dalam kata lain kewarasannya mungkin hampir kosong lah. Kalau 100% tu macam orang macam kita boleh bertindak waras dan sebagainya. Tapi mereka yang ada penyakit yang berlebihan ini, sama ada penyakit itu sebagai punca utama atau kerana akibat benda lain, sebab kadang-kadang ini yang kita takut, orang ambil bahan-bahan atau dadah terlarang, dia boleh mempengaruhi pemikiran itu juga. Betul. Jadi menyebabkan fikiran yang morbid jealousy dan sebagainya, ataupun dendam, cerita-cerita lama habis dia fikir balik. Jadi dia kata ini kesempatan untuk ambil peluang terhadap intimate partner dia tu, pasangan dia tu. Jadi ini yang dikhawatirilah kalau dia penyakit itu berlebihan, dia boleh bertindak. Jadi saya rasa sepatutnya masyarakat pun ataupun partner dia tu kena tengok kalau dia dah ada elemen-elemen yang mengesyaki dia ni ada gangguan, tekanan yang berlebihan. Contohnya ada elemen panas baran yang melampau, impulsivity, ataupun ada elemen kita panggil macam antisocial, psikopat. Ini kita kena ambil perhatian lah. Mungkin tak tahulah, mungkin kita kena fikirlah cinta ni berbaloi ke tak, ataupun kita nak ambil risiko. Kadang-kadang dalam masyarakat kita terutama kita lihatlah aspek sosial antara perempuan ni macam dia macam golongan yang lemah lah, dan dia fikir yang lelaki selalu betul. Jadi kadang-kadang pemikiran ini menyebabkan dia terjebak dalam hubungan itu yang tak dapat keluar. Dia macam perangkap dalam hubungan itu. Jadi walaupun nampak elemen partner yang biasanya lelaki lah, yang lelaki tu bertindak ganas, percakapan dia mungkin di luar konteks biasa, kita tak ambil serius masalah tu. Jadi ini yang kena dipelajari. Okey, saya tertarik dengan dapatan ini bila mana kita mengesan ada elemen yang tertentu dan perlu ada tindakan, barangkali perlu mengundurkan langkah sedikit daripada perhubungan cinta itu. Tetapi jangan dilupa ada kes jenayah melibatkan bekas kekasih, barangkali kerana dendam. Maka tidak lari juga daripada isu tadi, soal bunuh-membunuh. Saya nak berbalik pula kepada pakar kriminologi dalam konteks ini. Apakah strategi yang boleh dilakukan dalam keadaan kita cuba mengelak, mengundur daripada terus berhubungan, tetapi ada satu lagi risiko, dendam sedang menanti. Bagaimana situasi untuk kita menguruskan perkara ini?
Okey, memang tricky sebenarnya sebab walaupun kita boleh ambil tindakan undang-undang, kita boleh buat report polis untuk macam sebagai contoh dalam konteks keganasan rumah tangga, kalau kita ada bekas pasangan ataupun pasangan yang mendera kita ataupun orang yang bawah jagaan kita, sekurang-kurangnya kita ada emergency protective order. Yes, jadi tetapi pada pandangan saya lah, walaupun protective order ni ada, dia hanya mengekang dari segi undang-undang, tapi apa jadi selepas kita membuat laporan itu? Maksudnya mangsa itu berada dengan diri sendiri saja. Walaupun ada halangan dari segi undang-undang, di mana bekas pasangan atau pasangan itu tidak boleh mendekati dalam jarak tertentu, tetapi masih mangsa itu dia perlu ada dia punya orang kata moral support dia sendiri. Maksudnya jadi sebab dia tahu dia sedang berhadapan dengan bahaya, jadi seeloknya pastikan dia tidak selalu bersendirian, ada sokongan daripada keluarga. Okey, sekiranya tak ada keluarga, mungkin sahabat handai, mungkin jiran tetangga, ataupun maklumkan kepada orang-orang terdekat tentang apa yang berlaku, supaya sekiranya ada perkara yang tidak diingini, yang tidak orang kata unexpected berlaku, ada orang yang boleh melaporkan. Okey, jadi ada juga sekarang ni isu dia kata adakah relevan lagi jangan jaga tepi kain orang. Okey, itu masih perlu ada sebab dalam konteks macam inilah domestic violence. Baik, ini menarik dan saya ada juga pandangan daripada pakar sekretari. Menarik juga soal isu tadi apabila kita tahu yang mereka ini mempunyai elemen-elemen tersebut. Langkah pertama, bagaimana kita nak berhadapan dengan individu yang kita kenali mempunyai masalah kesihatan seperti ini? Mau tarik langkah secara drastik? Pasti tidak. Itu tidak mungkin dan sesuai dilakukan. Langkah awal yang boleh diambil. Saya rasa bagi ruang kepada, kalau kita dah berhubungan dengan individu tersebut, takkan kita nak walk off tinggal macam itu saja. Sebagai orang yang bertanggungjawab, kita tanya juga. Macam saya kata tadi, sudah ada nampak tanda-tanda awal, kita tanya apa masalahnya, ada tekanan ke, ada isu keluarga, isu lampau. Kita boleh tanya dengan niat untuk nak mengetahui ada tak individu ni ada faktor-faktor mendedah kepada perlakuan tersebut. Dan mungkin kebanyakan orang rasa macam dia tak tahu macam mana nak menolong, membantu. Jadi mungkin kalau nampak elemen-elemen ini, orang nampak sedih atau anxious ni berlebihan, kerisauan berlebihan, mungkin suggest dia pergi ke kaunselor untuk bercakap dengan lebih lanjut supaya dapat dikenal pasti. Sebab kalau partner dia mungkin tak tahu apa masalahnya sebenarnya kan. Jadi bantuan tu mungkin satu tahap tertentu. Tetapi jika sudah, saya rasa kalau ada elemen-elemen unsur violent, keganasan, sama ada tak ada fizikal, cuma dia bersuara tinggi ataupun suka argue, ataupun nampak kelakuannya tengah-tengah bawa kereta dia marah-marah dekat pemandu lain. Jadi orang ini mungkin ada potensi impulsif ataupun tak boleh kontrol kemarahan kan. Jadi mungkin bagi ruang lah, kalau tak melibatkan fizikal yang keterlaluan, mungkin bertanya dulu dan sebagainya. Tapi kalau sudah elemen fizikal tu, saya rasa kalau diteruskan hubungan itu, dia akan partner itu akan jadi mangsa kepada keadaan itu nanti. Baik, saya tertarik dalam perkara ini juga kerana saya melihat ada percampuran pula berkaitan tentang isu trauma ataupun dendam, kerana melihatkan kepada satu perkara dapatan menarik di sini. Kalau saya lihat daripada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, ada menyebut berkaitan tentang gejala dendam ini merupakan salah satu gejala kepada isu gangguan trauma pasca stres. Maka ia boleh dirumuskan dua keadaan boleh berlaku dalam satu masa. Dalam konteks ini saya tanya kepada pakar sekretari, bagaimana kita mahu mencari titik tengah bahawasanya elemen itu pemisahan perlu dilihat dalam konteks dendam ataupun dalam konteks masalah kesihatan. Okey. Nak kata susah, taklah susah untuk menjawab tu. Tetapi biasanya kalau dia jatuh kepada kategori dalam DSM tadi, Diagnostic and Statistical Manual kan, dia menunjukkan dia ada simptom-simptom lain. Dia mungkin ada gangguan tidur, dia mungkin dia ada rasa macam takut pada keadaan tertentu, macam flashback, ada flashback. Kemudian dia mengelak kepada situasi-situasi tertentu. Itu post traumatic stress disorder punya simptom. Jadi kalau ada elemen ini, dia mungkin lebih kepada cenderung kepada masalah mental, termasuk PTSD ataupun depresi tadi. Tetapi kalau
semuanya okey, hubungan dia tempat kerja okey, masalah dia hanya dengan pasangan saja, berdendam, dendam yang tak hilang-hilang, dan mungkin daripada dendam dia ada macam stalking semua tu, mengintip kan, semua tu mengugut dan sebagainya. Ini dah bukan lagi penyakit, ini elemen dendam, dan ini kelakuan lah, sikap. Kalau penyakit tadi macam saya kata memenuhi kriteria DSM-5, mungkin dia terkecuali daripada criminal responsibility ataupun tanggungjawab jenayah. Tetapi kalau sikap kelakuan seseorang tu, itu biasanya dia kena berhadapan dengan akibat daripada perbuatan dia itulah. Akibat daripada perbuatan tersebut, selain daripada kita melihat kepada kondisi si pembunuh ini, kita boleh melihat juga daripada keadaan situasi pembunuhan itu sendiri juga. Dan ini saya nak bertanya kepada pakar kriminologi. Keadaan mayat mangsa juga boleh turut mendedahkan sama ada ia adalah satu bentuk niat ataupun secara tidak niat berlaku. Dalam konteks ini nak bertanya, dalam kebanyakan kes, bagaimana kita nak melihat keadaan mayat mangsa itu ditemui hasil akibat daripada serangan secara depres mungkin, luar kawalan, ataupun serangan dalam bentuk dendam dalam kawalan. Bagaimana kita boleh melihatnya? Okey, jenayah ni dia boleh berlaku secara spontaneous, okey, maksud secara spontan, mungkin disebabkan oleh reaksi terhadap emosi, mungkin marah, dendam, okey, maksudnya perbuatannya tu didorong oleh emosi yang kuat lah, ataupun dia boleh jadi ia dirancang. Okey, jadi dari macam segi pembuktian jenayah, biasanya kita akan bergantung pada barang bukti fizikal dan juga yang kita katakan sebagai crime scene behaviour, maksudnya tingkah laku di tempat jenayah, untuk mengetahui sama ada adakah ini perlakuan yang disengajakan ataupun tidak disengajakan. Tapi memang sebenarnya dia sangat kompleks lah, sebab bila kita kata tingkah laku manusia ni, dia boleh ada banyak variables yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Tapi antara salah satunya yang kita boleh lihat adalah kalau kita nak tengok macam for example adakah disengaja atau tidak, adakah usaha untuk memusnahkan bahan bukti. Contohnya kalau katakanlah ada mayat itu disembunyikan atau dibawa ke tempat kejadian lain. Okey, itu ada salah satu elemen sengajalah. Okey, tapi ada juga dalam banyak keadaan di mana kejadian itu berlaku secara tidak sengaja, maksudnya kemalangan, tertikam dan mangsa mati. Okey, tapi dan disebabkan oleh panik, sebab ialah first time, tak ada pengalaman. Jadi disebabkan oleh panik, dia membawa mayat itu ke tempat lain. Okey, jadi kita perlu lihat dengan sokongan daripada bukti fizikal dan juga mungkin pengakuan daripada pelaku itu sendiri dan juga bahan bukti lain-lain untuk melihat sama ada sengaja ataupun tidak. Baik, ini menarik juga kerana saya melihat rata-rata yang berada dalam kes seperti ini tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Tetapi bagaimana kesanggupan dan keterdesakan itu boleh muncul, kita nak bincang semua selepas ini dalam analisis. Baik, seperti yang saya sebut sebentar tadi, ada persoalan besar yang masih lagi tidak terjawab dan jauh daripada kotak akal fikiran kita. Kalau kita lihat senarai kes yang direkodkan melibatkan pasangan muda ini, rata-rata mereka tidaklah mempunyai rekod jenayah lampau, malahan masih muda. Jadi dalam konteks ini, saya nak bertanya kepada doktor, bagaimana niat dan kesanggupan membunuh itu boleh wujud? Adakah secara keterdesakan melalui peristiwa tertentu saja ataupun barangkali wujud trauma pengalaman berpanjangan dalam tempoh masa yang lama maka ia spark ketika itu? Ya, banyaklah faktor-faktor yang mendorong tu kan. Jadi memang kalau kita dilihatkan dari segi orang yang pelaku ni, kadang-kadang ada yang ada sejarah silam bila mereka pernah macam bully ataupun di abuse, didera dan sebagainya. Jadi dia memendam apa yang dia berlaku, dan bila dia berdepan dengan hubungan cinta kasih sayang tadi dan something go wrong dekat situ, dia bertindak sedemikian. Itu pun mungkin boleh jadilah. Tetapi yang saya lihat dalam konteks zaman ini,
problem solving ataupun coping mechanism tu mungkin ada masalah sikit generasi-generasi yang sekarang lah dengan pendedahan banyak social media zaman dalam 10-15 tahun lepas di mana kita semua banyak social media, kadang-kadang ini menyebabkan individu itu social interactionnya dah ada masalah, dia tak boleh berinteraksi dengan cara yang betul, cara yang baik, hormat menghormati itu mungkin kurang, mungkin kemahiran berbincang menyelesaikan masalah tu berkurang. Jadi akhirnya apabila mereka berdepan dengan tekanan yang kuat, sama ada disebabkan kesangsian kepada pasangan tadi macam cemburu ataupun dendam yang lama ataupun mengesyaki sesuatu, tindakan ataupun kelakuan yang dibuat itu bukan kelakuan yang normal. Itu sebab mungkin di kebelakangan ini kita lihat makin banyak kejadian-kejadian seperti ini, dan bila dilihat profil orang yang pelaku ni, kita boleh lihat umurnya macam 20 ke 30-an lah, bukan umur yang dah 50-60 tahun generasi dulu. Dan memang dikenal pasti juga intimate partner violence, even though sebelum era social media ni memang kebanyakan berlaku di risikonya kepada mereka yang berumur dalam 20-an lah. Sebab daripada kesihatan awam menunjukkan intimate partner violence ataupun interpersonal violence dalam skop yang lebih besar sikit adalah satu penyumbang utama kepada morbidity orang golongan yang umur 20-30 ni. Maknanya orang muda mereka ada kekurangan produktiviti atau keboleh kerja dan sebagainya disebabkan oleh violent, keganasan intimate ataupun interpersonal tadi. Baik, keganasan itu sepatutnya boleh dilihat daripada awal. Ia pasti akan muncul dalam keadaan kita cuba untuk mengawal bagaimana sekalipun, dan perkara itu pasti akan disedari oleh pasangan kerana mereka berhidup seharian. Dalam konteks ini saya nak bertanya kepada pakar kriminal, mengapa pasangan yang sudah pun menyedari bahawasanya sudah wujud elemen-elemen ke arah keganasan itu dalam perhubungan tetapi masih lagi mahu tetap setia berada di situ dan memilih untuk terus bersama sehingga kan boleh berlakunya peristiwa seperti ini? Bagaimana pandangan Puan? Alright, menarik ya sebenarnya kenapa mangsa kekal untuk berada dengan orang kata abuser. Okey, sebenarnya dia ada banyak faktor dan biasanya dia masih lagi melibatkan hubungan cinta. So dalam psikologi cinta ni dia ada banyak jenis tingkah laku cinta. Ada orang cinta kerana nak membina hidup bersama, okey, nak ada keluarga. Ada orang bercinta, dia jenis cinta dia adalah cinta yang beri semua. Ada yang cintanya adalah orang kata melihat kepada kecantikan fizikal. Okey, jadi ada setengah jenis cinta ni di mana cinta yang terutamanya memberi semua ni, okey, padanya all sacrifice. Okey, jadi orang-orang begini yang ada gaya cinta begini, dia lebih cenderung menjadi mangsa. Sebab pada dia untuk menunjukkan rasa cinta tu, you have to bring everything on the table. Maksudnya kita kena bagi semua tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Bagi dia begitulah cinta. Ada juga setengah orang jadi abuser ni bila dia nampak mangsa ni adalah orang kata kita panggil sebagai willing victim. Jadi dia senanglah orang begini dimanipulasi di atas nama cinta. Jadi bila jadi pada pemahaman cinta dia dan kasih sayang itu dah berbeza. Jadi sebab itu dia terperangkap dalam hubungan penderaan itu. Sebab padanya ini adalah macam mana cinta berlaku, dan sebab itu kita ada satu istilah kita kata cycle of violence. Jadi dalam cycle of violence ni ada satu fasa, iaitu fasa kita panggil honeymoon phase. Selepas dah dipukul, jadi pendera tu akan datang kepada mangsa meminta maaf, memberi bunga, memberikan kata-kata indah, kata I love you. So jadi pernah ada pengalaman saya menemu bual mangsa ada keganasan rumah tangga ni. So yang saya ingat dia katakan, saya tidak pergi sebab setiap kali dia meminta maaf pada saya, dia seperti lelaki yang saya jumpa dia pada kali pertama. So macam dia kata macam dia rasa dicintai semula. Jadi sebab itu dia stay. Antara sebab lain, boleh saya tambah sikit lagi? Ada sebab lain, okay, kadang-kadang apabila masa-masa ini dimanipulasi, jadi kadang-kadang macam saya katakan tadi, sokongan sosial. Okay, jadi dia sebab dia hubungan ini telah dimanipulasi dan dieksploitasi, jadi mangsa biasanya disuruh putuskan hubungan dengan keluarga, okay, tidak bekerja, jadi dia tak ada financial support, dia tak ada social support. Jadi apabila berada dalam keadaan memerlukan bantuan, dia tak ada, orang kata apa, talian hayat. Dia tak ada sokongan
untuk dia keluar daripada hubungan itu. Okey, ini yang menarik perhatian saya apabila disebut soal cycle of violence. Fasa terakhir, fasa seolah pemujukan, pendamaian yang sedang berlaku, dan seringkali seperti disebut tadi, seolah-olah kali pertama berjumpa, meningkatkan lagi bibit-bibit cinta barangkali, dan ianya membawa kepada saya kepada satu naratif soal cinta tadi. Barangkali sudah berlaku keadaan penderitaan romantis ataupun model romantic suffering model. Cinta atas penderitaan. Penderitaan itu adalah cinta bagi mereka. Saya nak bertanya kepada pakar psikiatri dalam konteks ini, bagaimana situasi ini boleh wujud sedangkan kita semua sudah maklum cinta itu sepatutnya tentang keindahan, tetapi melihat cinta penderitaan juga adalah bentuk cinta. Apa yang sebenarnya berlaku dalam sistem kehidupan ataupun imunisasi ataupun badan psikologi bagi mereka yang menghadapi perkara ini, dan bagaimana sebenarnya untuk kita mengawal supaya kita tidak ke arah ke tahap itu? So, kalau ikutkan cinta memang semuanya sepatutnya yang baik-baik, yang manis-manis kan. Tapi macam saya kata adalah hubungan tu mungkin berlandaskan perasaan cinta satu sama lain. Tetapi saya rasa lama kelamaan secara kroniknya dia menghadapi hubungan interpersonal dalam hubungan cinta tu sendiri. Contohnya keraguan, betul tak pasangan ni setia, betul tak pasangan ni memang tak ada hubungan yang lain, 100% kecintaan tumpah kepada individu yang pasangan dia tadi. Jadi kesangsian tu makin lama makin timbul, terutama mereka yang ada cemburu yang melampau, atau ada dendam, atau mereka yang ada masalah tak dapat, macam tadilah, macam ada post traumatic, dia tak dapat melepaskan penderitaan minda dia yang dulu-dulu kan. Jadi perkara yang lepas tu haunting dia punya pemikiran, sentiasa berfikir, dan disebabkan inilah kesangsian tu berterusan. Jadi kalau dilihatkan di situ, saya juga ada dapat daripada pesakit-pesakit, contohnya mereka ni telah didera atau ada elemen-elemen penderaan semasa hubungan sebelum mendirikan rumah tangga dah. Okay. Tetapi disebabkan takut kehilangan, macam cakap tadi, hanya mengharapkan sokongan emosi ni, tak ada sokongan orang lain, hanya sokongan tu dapat daripada pasangan yang pelaku tadi. Dia macam bergantung sangat dengan individu tu, jadi takut kehilangan dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan dia ni sanggup menerima kesengsaraan. Dia kata terutama bila come to the honeymoon phase tadi, dia rasa okey. Tetapi ini cycle ni berlaku dan makin lama makin kerap ianya berlaku. Dan bila kita tanya, ada tak dapat interim protection order, ada tak contact NGO contohnya yang memberi perlindungan, mereka tak tahu benda ni wujud. Dan dia kata kalau saya report nanti apa akan jadi kepada pasangan saya. Jadi kalau dilihat di sini, pasangan yang pelaku tu mungkin ada elemen antisocial personality dan sebagainya, tak ada rasa empati, tak ada rasa belas kasihan, dan tak dapat mengawal kemarahan. Tetapi pasangan pula mungkin jenis yang emotional dependent. Dia ada kebergantungan emosi kepada seorang lain sebab tak ada sokongan yang selain daripada individu pelaku itu sendiri. Baik kita telah berbincangkan soal dapatan apakah punca-punca. Barangkali saya boleh katakan kesemua tadi adalah antara punca-punca yang boleh kita lihat pada situasi ini berlaku, dan selepas ini kita nak bincang bagaimana kita nak melandaikan punca-punca ini agar ada strategi exit plan kepada isu dan juga permasalahan ini. Semuanya dalam analisis. Baik, depresi, dendam, cinta yang membutakan. Saya boleh gambarkan ketiga-tiga elemen ini memang wujud dalam kes soal korban cinta ini. Tidak boleh kita pisahkan antara satu sama lain. Pasti akan ada kes yang berakar umbikan daripada punca ini. Maka kita nak melihat apakah exit plan kepada isu ini. Saya nak bertanya dahulu kepada Puan Nadiah dalam konteks ini dahulu. Ianya perlu ada satu tindakan bermula daripada individu itu sendiri. Maka secara individunya, langkah paling penting untuk kita ambil bagi memastikan kita ini ada protection daripada berhadapan, berlingkungan ataupun barangkali menemui individu-individu yang ada possibility mencederakan kita. Bagaimana apa boleh dilakukan oleh individu itu sendiri berdahulu? Okey,
Saya mungkin boleh cakap secara teori, tapi macam kalau orang tu sendiri berada di dalam keadaan itu, mungkin you perlukan willpower ataupun macam saya katakan tadi lah, kalau kita punya willpower pun tak kuat, at least kita ada sokongan di belakang untuk membantu kita at least membuat satu langkah pertama lah. Memang macam kata tadi, cinta itu buta, didominasi dengan pasangan. Jadi biasanya mangsa ni dia memang akan sukar untuk membuat langkah pertama, terutamanya apabila melibatkan undang-undang. Mungkin sebab takut dengan undang-undang, kan, takut dengan polis. Jadi macam saya katakan tadi, at least pertama sekali kita kena ambil satu langkah lah. Walaupun mungkin tidak secara undang-undang, tapi dapatkan pertolongan. Pertolongan mungkin boleh daripada ahli keluarga, daripada sahabat, ataupun sekiranya anda rasa threat yang anda hadapi itu mungkin tidak terlalu serius, mungkin boleh mulakan dulu dengan komunikasi dengan pasangan atau dapatkan kaunseling. Sekiranya untuk mencari solusi lah. Tapi sekiranya itu pun mungkin ada juga alternatif lain, macam saya katakan tadi. Social support itu sangat penting. Keluarga, rakan-rakan, jiran. Kalau tidak pun NGO kita ada banyak NGO. Talian hayat pun saya rasa waktu MCO hari itu pun banyak talian hayat yang dikongsikan, baik dari sokongan psikososial, psikologi itself. Jadi ini semua informasi ni semua kita boleh dapat daripada social media sendiri. Jadi apa yang individu itu boleh lakukan adalah, pertama, pengetahuan, knowledge is power. Jadi dapatkan semua maklumat-maklumat ini bukan saja untuk melindungi diri anda, tapi sekiranya anda ada juga orang lain yang anda tahu memerlukan pertolongan, jadi anda boleh gunakan informasi ini untuk orang lain juga. Baik, dalam konteks itu saya tertarik apabila menyebut soal social support. Nak bercakap social support tidak ada, mustahil. Pasti ada. Cuma persoalannya sejauh mana ia efektif ataupun kita mahu ambil tahu. Dalam konteks ini, Doktor, bagaimana social support ini sebenarnya memainkan peranan untuk setidak-tidaknya menepuk bahu kita barangkali? Social support ni memang elemen yang paling penting lah dalam kehidupan, terutama kita menghadapi cabaran macam-macam lah zaman sekarang, dan termasuklah apabila berhadapan dengan masalah keganasan yang intim tadi antara dua individu ni tadi. Jadi sokongan ni kadang-kadang kita bercakap, kita kena bersuara juga dengan mungkin ahli keluarga atau kawan yang boleh dipercayai. Sebab kalau tidak, orang lain tak akan faham kalau kita simpan sahaja isu tu, dan dia akhirnya makan dalam lah. Dia boleh jadi traumatic disorder, boleh jadi depresi kepada mangsa ni tadi. Jadi dia kena bercakap. Dan selain daripada itu juga rakan-rakan ataupun ahli keluarga kena sensitif pula, sebab mungkin individu yang jadi mangsa tu tak nak menyuarakan, tak nak berkongsi. Jadi mereka kena bertanya khabar, kena tanya kenapa perubahan kelakuan, kenapa nampak murung, nampak sedih saja. Jadi orang lain kena sensitif terhadap perubahan orang yang rapat dengan individu tersebut, sama ada ahli keluarga atau rakan, dan kena cuba membuka ruang supaya individu itu dapat menceritakan apa yang sebenarnya yang berlaku. Walaupun kadang-kadang mungkin kali pertama bersua muka mungkin tak banyak boleh dapat, tetapi secara mungkin kerap bertanya khabar mungkin seminggu sekali. Sebab itu kadang-kadang benda ini nampak macam simple, tetapi dia akan membuka ruang kepada orang untuk berkongsi masalah yang dialami. Dan of course, kalau mereka yang mengalami dengan serius ni mungkin akan ada gangguan-gangguan lain lah, macam kerjanya tak boleh fokus, produktiviti kerja juga menurun, mungkin dia susah nak mempercayai orang lain, dan semua ini mungkin dapat dikesan oleh masyarakat sekeliling itu. Jadi memang betul lah, kalau berhadapan dengan seseorang tekanan emosi, kita kena bagi ruang untuk orang itu berkongsi tekanan yang dilalui itu sendiri. Okey, itu kita bercakap tentang barangkali mangsa dalam keadaan. Tetapi saya nak tanya juga kepada mereka yang mungkin barangkali mempunyai possibility menjadi pelaku, yang ketika ini barangkali sedang menonton, ada simptom-simptom cepat marah, panas baran, kepada Puan Nadiah dalam konteks ini. Apakah praktis barangkali yang boleh dilakukan oleh individu-individu yang punya tendensi
kemarahan di luar kawalan. Setidak-tidaknya apabila berhadapan dengan satu situasi yang memberi tekanan, mereka boleh mengawal keadaan itu berdasarkan kepada praktis yang dilakukan. Bagaimana? Biasanya dia mesti ada trigger kan, apa yang menyebabkan kemarahan tu. Mungkin apa yang boleh dilakukan adalah sekiranya anda tahu anda ada setengah benda yang mungkin yang boleh menyebabkan anda rasa marah. Jadi kenali pattern itu. Apa trigger dia? Adakah sebab environment? Adakah sebab satu-satu faktor? Jadi bila anda dapat identify, okey, jadi senang kita nak satu urus perasaan kita dan juga urus keadaan itulah, okey. Dan kadang-kadang rasa marah ni juga didorong oleh sifat impulsif. Jadi orang impulsif ni biasanya dia kurang orang kata kurang nak berfikir lah. Okey, dia akan jadi pendekatannya adalah lebih kepada berbentuk fizikal. Jadi apa-apa dalam keadaan yang orang yang didorong oleh personality impulsif ni, apa yang boleh buat adalah sekiranya anda rasa terdetik ada rasa nak marah, ada rasa rasa macam nak mula bertindak secara agresif tu, berhenti, fikir dahulu, tarik nafas, baru buat keputusan. Jadi mereka kata sebab biasanya impulsif ni biasanya dia orangnya dia tak boleh berfikir. Jadi apa yang anda boleh buat, berhenti dulu sebelum anda buat keputusan. Dan kalau dah keadaan marah tu melampau, kita ada macam istilah relaksasi, relaxation technique. Betul. Masa break tu buat praktis tu. Jadi kemarahan, degupan jantung yang melaju, perasaan yang berceramuk tu dia akan berkurangan lah. Tapi benda ni bukan boleh buat sekali, dia kena praktis. Dia kena praktis. Macam saya katakan lah, bila anda tahu pattern dia, sebab dia biasanya dia ada satu orang kata corak kita boleh kenal pasti. Adakah seseorang menyebabkan anda marah? Adakah keadaan menyebabkan anda marah? Adakah persekitaran? Adakah sebab anda tak makan? Jadi itu benar, dan saya kira perlu tanya kepada diri sendiri, walaupun barangkali kita tidak terdedah, tetapi cubalah refleksi diri kita, kerana akhirnya nanti ia bergantungan juga kepada kita, walaupun banyak support system berlaku di bawah sana. Baik, terima kasih atas perkongsian ini, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Mohsin Ahmad Zahari, pakar sekretari, dan juga Puan Nadia Syariani Muhammad Sharif yang bukan pakar kriminologi, dalam kita mengupas soal korban cinta, depresi ataupun dendam. Baiklah saudara, perasaan cinta sepatutnya menjadi sumber kebahagiaan dan juga kedamaian. Namun Pak Buya Hamka pernah menitip pesan dalam puisi Hati-hati dengan cinta. Walau apa jua keadaannya, kegilaan trend korban cinta perlu untuk ditamatkan dengan segera. Buat seisi rumah, kenal pasti pada setiap entiti pergaulan di dalamnya. Biarlah kita sibuk asyik bertanya-tanya, asal kita dianggap mesra umpama sahabat yang paling dicintai oleh anak-anak di rumah. Buat saya dan kita sesama masyarakat, ambil peduli atas segala gerak-geri 360 darjah di sekeliling kita. Dan buat yang punya kuasa, berpekiklah di Dewan Yang Mulia itu tentang polisi yang mensejahterakan kehidupan. Moga-moga tiada lagi yang berdepresi ataupun berdendam. Berdamailah, nikmatnya indah seperti dijanjikan oleh kalam Tuhan dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-7. Sekian, saya Dina Syaf Salim. Assalamualaikum dan selamat petang Malaysia.